Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, apa khabar semua? Saya harap kamu dah bersedia untuk bersama-sama saya. Pada hari ini, cikgu akan terangkan tajuk reka bentuk sistem fatigasi. Baik, kita tengok apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama, mentakrifkan sistem fatigasi. Video kali ini, cikgu akan terangkan tajuk ini sahaja dahulu, manakala yang lain, cikgu akan terangkan untuk video yang seterusnya. Walau bagaimanapun, untuk tajuk lain, kita akan belajar mengenal pasti komponen utama fatigasi dalam penyediaan reka bentuk, menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fatigasi, mengenal elemen reka bentuk dalam sistem fatigasi, menilai lakaran reka bentuk baharu sistem fatigasi, dan akhir sekali kita akan cuba membina mockup atau model struktur reka bentuk fatigasi. Baik, kita tengok apa dia maksud sistem fatigasi. Sistem fatigasi adalah satu kaedah penanaman melalui pemberian baja yang lengkap kepada tanaman dalam bentuk larutan nutrien yang disalurkan ke zon akar melalui sistem pengairan titis. Baik, maksudnya teknologi fatigasi ini kita direct memberi baja kepada akar tanaman. Kalau sebelum ni kita letakkan baja pada pokok, pada tanah, kali ini kita baja tadi direct kena pada akar. Baik. Seterusnya, tujuan sistem fatigasi adalah untuk memudahkan kawalan serangga perosak dan penyakit. Kedua, mengelakkan jangkitan penyakit bawaan tanah yang disebabkan oleh kulat dan juga untuk pemberian baja yang lebih berkesan. Baik, teknik penanaman ada 6, iaitu teknik aliran cetek, teknik aliran dalam, teknik takung, teknik pasang surut, aeroponik dan juga teknik pengairan titis. Baik, kita tengok satu persatu. Baik, yang pertama, teknik aliran cetek. Baik, di mana larutan baja disalurkan dalam bekas yang mengandungi akar tanaman. Okay, baja diletakkan di dalam bekas ni, kemudian disalurkan, air ni naik masuk ke dalam bekas yang ada akar. Baik, pam digunakan, ini pam digunakan untuk menyalurkan larutan baja ke dalam bekas tanaman. Maksudnya akar tumbuhan ni tadi akan dapat menyentuh baja yang mengalir bersama dengan air. Kemudian air lebihan ni tadi akan turun ikut salur yang ini. Okey, dia akan sentiasa berpusing. Pam akan menarik air dan baja masuk dalam bekas, kemudian akar akan menyedut air dan juga baja. Di sini dia putaran dia macam ni. Baik, ini adalah teknik aliran cetek. Kita tengok air dia pun lebih cetek. Baik, yang kedua, teknik aliran dalam. Okey, yang tadi cetek, yang ni adalah aliran dalam. Ia menggunakan kaedah yang hampir serupa dengan teknik aliran cetek tadi. Bezanya yang ini airnya lebih banyak. Okey, maksudnya pam akan menarik air masuk ikut saluran paip, kemudian air akan masuk kat sini, kemudian dia akan keluar kat sini. Istimewanya teknik aliran dalam berbanding dengan aliran cetek ni tadi, tumbuhan akan menjadi lebih besar dan dalam kerana ia mendapat kuantiti air yang lebih banyak. Baik, kemudian teknik takung. Okey, teknik takung ni lebih mudah ataupun lebih simple. Ini banyak orang buat teknik takung. Biji benih disemai pada media tanaman dan bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Baik, takung mesti tidak telus cahaya. Okey, ni bekas takung dia mesti gelap, tidak telus cahaya, tidak serap panas dan juga satu yang penting tidak berkarat. Okey, dia menggunakan bekas yang berwarna hitam ataupun berwarna gelap yang tidak telus cahaya. Kemudian tanaman diletakkan dalam bekas, akarnya akan terkena pada air dan dia akan terus menyerap menyerap baja dan air terus kat sini. Okey. Teknik ketiga adalah teknik pasang surut di mana tiub sifon digunakan untuk mengawal pengaliran masuk dan keluar larutan baja. Okey, tiub sifon digunakan di mana pam akan tarik air dan juga baja naik ke atas. Okey, akar ni tadi akan menyerap baja dan bila air ni dah sampai tahap ini tahap sini
air ni tadi akan masuk tiup sifon dan dia akan keluar balik. Jadi dia tidak akan melempah ke atas. Okey, pengatur masa ataupun timer. Okey, yang ini menggunakan pengatur masa ataupun timer untuk menghidupkan pam mengikut masa yang ditetapkan. Contohnya macam kalau biasa orang siram pokok sehari 2 kali. Jadi katakan pukul 8 kita setkan masa dan juga pukul 6 petang. Jadi apabila pukul 6 petang tadi set masa tadi dia akan set dan automatik pukul 6 petang dan pukul 8 pagi air akan pam ni akan berfungsi. Dia akan naikkan air dan bila air melimpah air akan turun. Okey, pukul 6 petang dia akan berlaku lagi sekali. Okey, seterusnya kelima aeroponik. Akar tanaman digantung. Okey, ini akar tanaman. Ini tidak ada air yang bertakung kat sini ya. Akar tanaman digantung di udara dalam ruang tanaman. Okey. Dia tak macam terapung. Tanaman disembur dari bawah melalui nozzle mengikut masa ataupun timer. Okey, ni di pipe. Sini di nozzle. Ni nozzle. Okey, nozzle ni. Kemudian timer. Ni pun menggunakan timer. Contohnya pada pukul 6 petang atau pukul 8 pagi. Timer ni akan dia akan set masa lah. Pam ni akan menaikkan air dan dia akan keluar dalam bentuk titisan. Dia akan sembur. Nozzle ni akan menyembur air ke akar. Jadi akar masa ni dia akan menyeraplah air dan juga baja. Okey. Baik. Dalam sistem ini, dalam teknik aeroponik ni, akar lebih cepat menyerap nutrien. Okey, seterusnya yang keenam, teknik pengairan titis. Okey, teknik ini adalah paling berkesan untuk menyalurkan air dan campuran baja mengikut masa yang ditetapkan. Baik, ini air dia akan masuk ikut saluran ni, kemudian dia ada wayar yang pipe yang lebih kecil, air akan dipump ikut masa. Ini ada timer juga, ikut kita lah, kita timekan pukul 9 pagi ke. Okey, apabila sampai masa dia, pump akan mengalihkan air naik ke atas dan air tadi akan masuk ikut wayar yang kecil ni, ikut pipe yang kecil ni. Dia akan alihkan air ke dalam bekas. Okey. Dalam beberapa minit yang kita setkan lah. Okey. Baik, apa dia kelebihan sistem fertigasi? Baik, yang pertama, kelebihan sistem fertigasi menjamin kebersihan dan juga menghindar daripada penyakit. Di mana tumbuhan ini dia tidak terdedah ya. Jadi kebersihan air yang kita bekalkan tadi adalah air yang lebih berkualiti. Kemudian mengatasi masalah penyakit bawaan tanah sebab dia langsung tidak ada kena tanah, jadi tidak ada masalah penyakit ni. Kemudian meningkatkan hasil pengeluaran. Okey, tak ada penyakit, jadi tumbuhan tadi dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian mengatasi masalah rumpai, kualiti hasil yang lebih baik dan bermutu, penggunaan baja yang lebih cekap dan jimat. Baja tadi tidak akan membazir lah sebab memang 100% akan dapat pada pokok. Berbanding kita tanam di tanah, kadang-kadang baja tadi terserak ke tanah-tanah tempat-tempat yang luas lah. Kemudian mengurangkan penggunaan racun. Tidak ada serangga, jadi tidak ada masalah dengan penggunaan racun. Modal pusingan yang rendah. Pada waktu yang first kita nak buat sistem fertigasi, kita kena keluarkan modal sedikit. Tapi lepas tu bila hasil yang pertama dah keluar, kita boleh menggunakan alatan yang sama untuk kita menanam untuk pusingan kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian nutrien boleh dikawal mengikut pertumbuhan-tumbuhan dan juga kos operasi yang lebih rendah. Baik, kita tengok pula kaedah penanaman sistem fertigasi di Malaysia. Okey, ini sistem fertigasi di Malaysia. Baik, ada dua, iaitu sistem menggunakan struktur perlindungan hujan ataupun SPH, di mana ia melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan pancaran terik cahaya matahari kerana konsep berbumbung dan dikepung plastik perlindungan UV. Ini dia bertutup. Okey, mengelakkan tanaman daripada cepat layu apabila terkena UV. UV ini adalah pancaran cahaya matahari. Baik, dan mengelakkan atau mengurangkan penyakit yang disebabkan oleh kulat. Dia tertutup, jadi dia tak boleh terdedah lah daripada kulat penyakit lah.
Mengurangkan penggunaan racun perosak ya, sebab kita tutup jadi kita tak perlu racun perosak. Baik, penanaman tanpa perlindungan hujan diletakkan di tempat terbuka yang ni ya, tanpa perlindungan hujan diletakkan di tempat terbuka tanpa bumbung dengan lantai beralas dan ataupun tidak beralas. Polybag dibanjiri semasa air hujan menyebabkan kandungan baja dan medium tanaman tadi boleh turunlah, boleh terkeluar. Perlu menggunakan racun kulat. Okey, sebabnya kita tidak menutup dia jadi dia terdedah kepada penyakit. Baik, hari sekali kita tengok tanaman yang sinonim dengan kaedah fertigasi. Okey, ini adalah antara tanaman-tanaman yang boleh kita gunakan untuk membuat sistem fertigasi. Contohnya seperti tomato, timun, cili, terung, sayur-sayuran pun macam sawi, kailan, daun kucai dan sebagainya. Baik. Ini saja untuk hari ini, tajuk-tajuk yang untuk topik seterusnya kita akan bincangkan seterusnya. Baik, kita jumpa lagi untuk tajuk ataupun video akan datang. Sekian, terima kasih.